Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Awak semua sihat? Saya harap awak semua dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Okey, untuk subjek Bahasa Melayu tahun 6 minggu ini, kita akan mempelajari tajuk Suburkan Perpaduan. Awak semua dah bersedia? Okey, untuk tajuk minggu ini, standard kandungannya ialah 3.7 menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul, dan standard pembelajarannya pula ialah 3.7.2 menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik. Okey, objektif pembelajaran kita pada minggu ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat melengkapkan satu rangka karangan berdasarkan buku teks dengan baik. 2. Menghasilkan satu karangan jenis catatan dengan bahasa yang baik dan betul. Okey, siapa kat sini pernah dengar Hari Malaysia? Apa itu Hari Malaysia dan bilakah Hari Malaysia disambut? Ya, pandai. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Okey, ia menandakan penggabungan beberapa buah negeri bagi membentuk Malaysia. Okey, saya sertakan di sini beberapa gambar sambutan Hari Malaysia. Hari Malaysia dan Hari Kemerdekaan tak sama ya. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, semua murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 81. Okey, awak boleh baca bersama saya sambil merujuk buku teks muka surat 81. Okey. Suburkan perpaduan. Atoy, Amar dan Jian Hui telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Okey, di sini dia sertakan 4 gambar yang menunjukkan situasi ataupun suasana yang berbeza. Okey, mari kita lihat gambar pertama. Okey, gambar pertama menunjukkan para pengunjung. Okey, di situ awak boleh lihat dia berikan isi 8 pagi, beribu-ribu orang, pelbagai kaum mengibarkan jalur gemilang. Okey, gambar kedua, perarakan kebudayaan kaum utama, 8.30 pagi, Melayu, Cina, India, melambangkan perpaduan, berbeza budaya tetapi harmoni. Okey, gambar ketiga, perarakan kebudayaan pelbagai etnik, 9 pagi, Bajau, Murut, Iban, Melanau, pelbagai budaya, ceria dan berwarna-warni. Gambar yang terakhir, tayangan video 10.30 pagi, memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia, bersatu padu keunikan masyarakat kita. Okey, pada keempat-empat gambar tersebut disertakan beberapa frasa untuk awak memahami apa yang terpapar pada gambar yang diberi. Okey, apa yang awak perlu buat adalah awak lihat aktiviti di bawah. Okey, menulis karangan deskriptif dan imajinatif. Okey, untuk tugasan ini saya akan pergi kemudian. Kita tengok dulu
Okey, mari kita lihat apa itu karangan jenis catatan dulu. Okey, sebelum kita mulakan mengarang karangan. Okey, apa itu karangan jenis catatan? Catatan ialah karangan yang berformat khusus. Okey, karangan jenis ini mempunyai format. Okey, catatan merupakan sejenis penulisan yang turut dikenali sebagai diari. Okey, apa itu diari? Diari itu ialah catatan harian yang awak buat menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan seharian awak. Okey, karangan ini ditulis untuk mencatatkan peristiwa atau kejadian penting yang berlaku pada diri anda. Okey, awak kena ingat karangan jenis catatan ini juga dikenali sebagai diari. Okey, jom kita tengok tips ringkas menulis karangan jenis catatan. Okey, yang pertama, ikut format yang ditetapkan. Yang kedua, nyatakan nama, hari, tarikh dan masa. Yang ketiga, nyatakan peristiwa yang penting sahaja. Okey, pastikan awak cuma menulis peristiwa yang penting sahaja. Contohnya, jika awak diberi tugasan untuk menulis karangan jenis catatan berkaitan kehidupan seharian awak ataupun aktiviti yang awak lakukan pada hari ini. Okey, peristiwa yang penting sahaja itu bermaksud awak hanya menceritakan awak bangun pagi, kemudian apa yang awak lakukan, awak sarapan pagi, kemudian pergi ke sekolah ataupun menolong ibu awak menyiapkan bekalan. Okey, itu adalah peristiwa yang penting. Apa peristiwa yang tak penting tu? Ya, awak tak perlu menceritakan awak mandi, awak gosok gigi. Okey, itu adalah peristiwa yang kurang penting. Okey, tidak perlu untuk kita ceritakan di dalam karangan. Okey, untuk yang keempat, pastikan bahawa peristiwa-peristiwa disusun mengikut urutan. Seperti yang saya telah terangkan tadi, catatan tentang kehidupan seharian awak ataupun apa yang awak lakukan hari ini, awak tulis macam saya kata tadi. Awak bangun pagi, okey, kemudian awak solat subuh, sarapan pagi, tolong ibu. Tu mengikut urutan. Jika awak tidak mengikut urutan, awak akan tulis bangun pagi, tolong ibu, solat subuh, selepas itu baru sarapan. Tu peristiwa yang tidak disusun lah. Okey, untuk karangan jenis catatan ini, kita menulis peristiwa-peristiwa mengikut urutan. Okey, yang kelima, berikan isi yang secukupnya. Okey, secukupnya bermaksud tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Okey, yang keenam, gunakan bahasa yang mudah tetapi menarik. Okey, kenapa mesti mudah tetapi menarik? Ya, supaya mudah untuk pembaca membaca dan menarik minat untuk pembaca meneruskan lagi pembacaannya. Okey, untuk yang ketujuh, pelbagaikan jenis ayat. Jangan terlalu fokus pada satu ayat sahaja. Contoh, awak hanya membuat ayat majmuk. Okey, ayat majmuk tu ialah ayat yang panjang-panjang. Okey, tak perlu menggunakan ayat yang terlalu panjang. Guna bahasa yang mudah tetapi boleh menarik minat pembaca. Okey, yang terakhir, masukkan unsur kiasan dan peribahasa. Okey, ini tidak wajib. Jika awak mampu untuk mengingat peribahasa apa yang sesuai untuk catatan yang awak buat, awak boleh sertakan sekali.
Okey, mari kita lihat format karangan jenis catatan. Okey, seperti yang awak lihat pada gambar. Okey, yang pertama, catatan mempunyai format khusus. 2. Perhatikan format karangan jenis catatan di bawah ini. Okey, nombor 1, awak tengok dekat tepi tu dia tulis. Okey, nombor 1 itu ialah kita tulis masa dan tarikh. Okey, masa, koma, tarikh. Ditulis pada baris pertama setiap perenggan atau peristiwa. Okey, sebentar lagi contoh seperti ini. Okey, di sini dia hanya tunjukkan masa sahaja. Tidak ada tarikh. Itu maksudnya catatan yang dibuat hanya catatan sehari, tidak melibatkan catatan yang banyak hari. Okey. Yang kedua ialah isi-isi. Setiap peristiwa ditulis pada setiap perenggan isi. Okey, contoh yang awak lihat yang saya tunjuk ni 4.30 petang. Semua kerja rumah yang diberikan oleh guru sudah aku siapkan. Aku berehat di ruang tamu. Aku menonton rancangan kegemaranku. Okey, yang ni adalah contoh pada pukul 5 petang. Okey, tadi dia kata pukul 4.30. Okey, dia siapkan semua kerja rumah. Okey, isi dia adalah, peristiwanya adalah dia menyiapkan kerja rumah. Okey, untuk pukul 5 petang, isi seterusnya dia bermain badminton dengan rakan. Okey, itu adalah dua isi yang berbeza. Faham? Okey, saya harap awak faham dengan penerangan yang telah saya terangkan tadi. Okey, untuk latihan 1, awak boleh rujuk modul Bahasa Melayu muka surat 3. Okey, modul Bahasa Melayu muka surat 3 adalah seperti ini. Okey, awak boleh baca penerangan yang diberi serta bahagian-bahagian ini. Okey, kita namakan ialah rangka karangan. Okey, rangka karangan ni awak perlu lengkapkan dahulu sebelum awak menulis karangan pada muka surat 4 sebentar lagi. Okey, awak boleh tengok kat sini pendahuluan telah diberikan 3 penerangan. Okey, isi 1, pengunjung 8 pagi. Okay, isi pertama diberikan beribu-ribu orang hadir dataran merdeka. Okey, ini adalah frasa yang diberikan. Awak perlu gabungkan setiap frasa tersebut menjadi ayat yang lengkap. Okey, nombor 2, pelbagai kaum. Ini adalah cadangan jawapan daripada saya ya. Tiba di kawasan itu dengan semangat yang berkobar-kobar. Awak boleh jadikan frasa dan jawapan, contoh jawapan yang saya berikan menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, 3, mengibarkan jalur gemilang sambil menyanyikan lagu patriotik. Okey, isi kedua awak boleh baca dan awak boleh lihat cadangan jawapan yang saya berikan pada isi kedua, ketiga, keempat dan penutup. Okey, setiap satu awak mesti jadikan satu perenggan. Maksudnya pendahuluan satu perenggan, isi pertama satu perenggan, isi 2 satu perenggan, isi 3 satu perenggan, isi 4 satu perenggan dan isi yang terakhir penutup satu perenggan. Okey, jadi semuanya mesti mempunyai 6 perenggan. Okey, awak boleh baca arahan tersebut. Kemudian selesai melengkapkan rangka karangan pada muka surat 3 ini, awak boleh tulis karangan pada muka surat 4 pada modul. Okey, jika tidak mencukupi ruang untuk awak menulis karangan tersebut, awak boleh tambah helaian tambahan, buku garis ataupun kertas garis. Okey. Okey, untuk latihan 2, kita masuk kepada PKJR. Awak boleh rujuk modul muka surat 9. Okey, fokus untuk PKJR pada minggu ini ialah 6.1, tingkah laku selamat dan tanggungjawab seseorang penumpang. Okey, bersesuaian dengan tajuknya, keselamatan tanggungjawab bersama. Okey, hasil pembelajaran pada minggu ini ialah
6.1.2 menjelaskan cara penumpang boleh menyumbang kepada keselamatan orang lain. Okey, teliti situasi di bawah. Kemudian, lakonkan tindakan yang betul sekiranya kamu berhadapan dengan situasi-situasi yang berikut. Dan hantarkan video kamu kepada guru melalui Telegram. Okey, apa yang awak perlu buat? Awak lihat ke-6 gambar yang diberi. Okey, lakonkan semula salah satu situasi di bawah. Okey, awak tak perlu lakonkan kesemua sekali. Awak cuma perlu pilih satu, kemudian lakonkan satu situasi yang telah awak pilih. Okey, dan hantarkan kepada guru awak melalui Telegram. Okey, contohnya awak tengok situasi yang pertama, meminta penumpang menggunakan tali pinggang keledar. Awak boleh ajak ayah atau mak awak atau kakak adik abang awak, okey, masuk ke dalam kereta. Okey, kemudian lakonkan pemandu meminta penumpang untuk memakai tali keledar. Okey, untuk memakai tali pinggang keledar. Okey, awak boleh pilih salah satu situasi yang diberikan. Kemudian awak lakonkan tindakan yang betul. Okey, tak semua dalam gambar yang diberi itu dia melakukan tindakan yang betul. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Saya harap awak dapat melakukan kedua-dua latihan yang diberikan. Hantarkan kepada guru melalui Telegram. Okey, tahniah semua. Okey, anda murid yang hebat. Okey, terima kasih. Bye.